Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita amat bertuah ya, kerana bersama-sama kita adalah Cik Nur Zabita ya. Beliau adalah seorang peguam bela ya dan peguam cara dari Ketuan Nur Zabita China & Co ya. Beliau mempunyai banyak pengalaman yang mendalam ya dan sering menjadi wakil anak buah beliau di semua tahap badan kehakiman ya. Kes-kes yang telah beliau tangani adalah prosiding berkaitan ya mendiang kapal Sing dan mewakili Majlis Pegawai Malaysia dalam kes kematian guna segera anak lelaki Raja Sundram dalam tahanan polis dan banyak lagi, dan beliau banyak mengupas isu-isu terkini ya mengenai undang-undang ya berkaitan dengan kes pelbagai kes lah ya, kes berkaitan dengan PKP ya dan sebagainya ya. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai topik yang sangat menarik, iaitu kesihatan paru-paru ya, dan apakah kaitannya dengan medical negligence ataupun kecuaian perubatan ya. Jadi tanpa menekan masa ya, saya akan menjemput Cik Nur Zabita ya untuk bersama-sama kita, dipersilakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar ya? Alhamdulillah sihat. Saya sihat. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Maaf hari ni kita bermula agak lewat sedikit ya kerana ada prosedur yang perlu dibuat sebentar tadi ya. Jadi terima kasih ya kerana sudi sama kita ya meluangkan masa dan ilmu ya untuk dikongsi bersama dengan netizen ya. Jadi tanpa menekan masa ya, saya ingin menjemputlah Cik Nur Zabita untuk mungkin menjelaskan apakah sebenarnya dimaksudkan dengan medical negligence ataupun kecuaian perubatan itu sendiri. Okey, begini, medical negligence ni sebenarnya kecuaian perubatan ya. Kadang-kala orang awam ni dia salah faham. Bila kata medical negligence ni dia spesifik kepada contoh kecuaian sewaktu pembedahan. Katakanlah tersalah potong ke, tersalah melakukan prosedur. Sebenarnya kecuaian perubatan ni dia lebih luas. Okay, so misalnya kita tengok beberapa tahun lepas ada satu kes yang mana ada seorang kanak-kanak dia nak pergi bersunat, kemudian tersalahlah melakukan prosedur sehingga menyebabkan kecacatan kekal. Okay, itu bukan salah satu, itu bukan saja macam the only thing yang merupakan medical negligence. Okay, medical negligence ni dia jatuh dalam undang-undang TOT. Okay, undang-undang TOT ni di bawah duty of care, maknanya sekiranya seorang yang diberikan tanggungjawab. Okay, so dalam TOT ni kita pun ada fiduciary duty. Bermaksud seorang yang diberikan amanah atau tanggungjawab untuk melakukan tetapi telah gagal. Tetapi fiduciary duty ni sebenarnya banyak dilihat dari segi sudut kewangan, dari sudut trust. Maknanya kita meletakkan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai kepakaran. Okay, tetapi secara spesifiknya bagi golongan perubatan atau doktor, dia lebih kepada beban pembuktian adalah duty of care. Okay, apa itu duty of care? Okay, duty of care ni dia ada beberapa macam, orang kata kalau ikut dekat mahkamah lah, ada beberapa pembahagian dia. Bukan sahaja terhad kepada prosedur sewaktu pembedahan ataupun prosedur sewaktu melakukan macam treatment. Okay, sebab saya ada rujuk juga dengan satu kes baru-baru ni yang mana doktor tersalah buat injection dan kaki dia sehingga menyebabkan ibu jari kaki terpotong. Okey, dipotong. Okey, sebenarnya duty of care ni kalau contoh kita tengok kesilapan memberikan nasihat, okey, kesilapan untuk exercise, dia skill, care dan diligence. Bermaksud, okey, contoh kita kalau pihak-pihak doktor ni mereka adalah orang yang pakar dan diberikan kepercayaan penuh oleh pesakit, okey, untuk exercise dia punya profession lah kepada pesakit. Dan seperti mana tak kisahlah apa profession, contoh doktor ke lawyer ke, bila klien datang pada kita, dia mengharapkan kita buat semuanya. Macam saya sendiri sebagai peguam pun, kalau saya berjumpa dengan doktor, apa yang doktor cakap saya percaya 100%. Sebab pada saya ia adalah kepakaran seorang doktor. Okay? Jadi sekiranya doktor ini gagal untuk menjalankan duty of care, okay, dari segi skill, dari segi orang kata apa, menjalankan segala usaha yang wajar, maka adalah dikatakan bersalah. Macam itulah duty of care, maknanya itulah medical negligence. Okay. Sebab doktor kita tengah berbincang spesifiknya berkenaan dengan penyakit paru-paru. Okay. Saya ada buat carian sikit research apa kes yang telah berlaku di mahkamah. Okay, saya boleh terangkan lah.
bagaimana sebenarnya dia bukanlah kepada prosedur pembedahan seperti yang orang faham. Okay, dia boleh jadi juga ada kes yang dibawa ke mahkamah kerana doktor gagal menasihatkan pesakit sehingga menyebabkan kerugian RM1 masih boleh disaman. Jadi banyak aspek yang perlu dilihat ya. Ya, bukan sekadar pembedahan. Okey. Ya, betul. So, dalam kes ni telah direkodkan dan menjadi rujukanlah di dalam Current Law Journal, iaitu kes pubalan anak lelaki Celia lawan Dr. Turai Raja tahun 2019, bacaan 1 NLS 2007. Okay. So apa yang berlaku dalam kes ni, pubalan iaitu merupakan plaintiff, dia telah datang ke hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk mendapatkan rawatan bilateral bronchopneumonia. Jadi rawatan yang didapatkan, maknanya dia masuk hospital tu pada tahun 2015. Selepas dia masuk tu, dia kata dia ada masalah lah. Jadi doktor telah memberikan preskripsi ubat antibiotik erythromycin. So mengikut dakwaan plaintiff ni, pubalan ni kata sejak dia ambil ubat antibiotik ni setelah menyebabkan dia muntah, dia cirit, kemudian dia buat aduan kepada doktor dan doktor kata tak apa, kita stop. Kemudian dia baliklah, dia discharge daripada hospital dan sekali lagi dimasukkan kerana dia ada masalah batuk, bengkak kaki dan ada masalah pada paru-paru, dan sekali lagi dia juga dirawat kerana pneumonia. Kemudian doktor sekali lagi telah memberikan antibiotik yang lain, iaitu azithromycin melalui nebulizer. Susah bahasa-bahasa ubat ni saya nak sebut. So dia kata sejak dia ambil ubat yang kedua, antibiotik ni melalui nebulizer ni, dia telah mengalami krem di perut, muntah dan cerit berdarah. Jadi sekarang ni disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi, dia telah menyaman bukan sahaja pihak hospital tetapi juga doktor yang merawat, atas sebab dia kata kegagalan pihak doktor memberikan nasihat. Dia nampak ini bukan kurang penjelasan mungkin ya. Mungkin doktor tu dia tak menjelaskan dengan terperinci apa side effect yang mungkin dia dapat, jadi dia tak berpuas hati di situ ya. Ya saya. So maknanya maknanya apa tahu? Kalau doktor salah bagi nasihat pun boleh juga disaman di mahkamah. Jadi apa yang berlaku adalah dalam kes ni, itu adalah kes plaintiff. Dekat mahkamah ni kedua-dua pihak boleh hujahkan kes mereka. Plaintiff akan ada dia punya own story, defendant pula ada dia punya own story. Jadi defendant di sini adalah pihak hospital dan dua lagi doktor. Apa pula pembelaan daripada pihak defendant? Defendant kata pada masa plaintiff dimasukkan, dia memang mengalami masalah pernafasan dan mereka telah melakukan CPR. Dan didapati bahawa masalah yang dihadapi oleh plaintiff ni adalah jantung dia lemah dan terdapat air yang berlebihan dalam paru-paru. Tetapi waktu itu tidak dapat dipastikan sama ada plaintiff ni, pubalan ni mengalami cardiac arrest ataupun lung infection. Kemudian sebab itulah diberikan ubat erythromycin ni kepada plaintiff ni. Memang daripada keterangan pihak hospital yang mengatakan antibiotik ni dia ada kesan sampingan, iaitu you boleh muntah atau cirit. Itu biasalah, bukan kata pada pubalan ni saja, semua orang yang ambil pun akan dapat. Kemudian defendant juga telah memanggil saksi dia, iaitu senior cardiologist consultant. Dan berdasarkan daripada keterangan senior cardiologist consultant ni, dibuktikan bahawa defendant ni, iaitu hospital dan juga doktor ni, telah menjalankan segala usaha yang wajar, yang mana mereka melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan mereka dipantau oleh emergency specialist. Tak duty adakah you dah buat semua ni? Kalau you dah buat semua, doktor kan diri mereka. Dan berdasarkan daripada pemeriksaan juga, daripada saksi yang senior konsultan ni kata, defendant sebenarnya dia tak ada allergic kepada ubat tu. Cuma ini adalah kesan sampingan biasa. Dan yang mana dakwaan dia kata dia ada masalah macam selepas makan ubat hati dia jadi besar. Didapati daripada pemeriksaan, rupanya hati dia besar sebab dia sendiri yang alcohol abuse, maknanya kaki minum lah. Jadi bukanlah disebabkan oleh kecuaian hospital. Jadi dalam kes ni pula, pubalan ni gagal untuk membawa saksi-saksi fakar bagi pihak dia. Maknanya kalau defendant bawa saksi fakar
dan juga apa orang kata keterangan yang sangat-sangat strong sehingga menyebabkan mahkamah memutuskan, telah diputuskan bahawa pihak hospital dan juga pihak doktor telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk merawat. Jadi tuntutan Pubalan ni tak sustainable, ditolak. Begitulah. Kalau dekat mahkamah ni sebagai orang kata apa, sebagai pesakit, apa yang kita boleh tuntut bukan sahaja daripada kesilapan sewaktu proses pembedahan, salah bagi advice, salah cara rawatan pun boleh. Itu medical negligence. Dia lebih luas. Jadi memang menarik ya isu bercakap dengan medical negligence ni, sebab actually kenapa saya bawa topik ni adalah kerana beberapa hari yang lepas saya ada share satu kes di Facebook post saya mengenai kes bagaimana seorang wanita yang pada mulanya didiagnos sebagai TB ya, kemudiannya tidak lama selepas itu batuknya tidak juga sembuh. Setelah itu ujian seterusnya menunjukkan dia ada kanser ya. Jadi akhirnya wanita tersebut meninggal dunia kerana kanser tahap akhir lah yang baru dijumpai ya. Jadi ada para netizen yang bertanya, bolehkah pesakit menyaman doktor tersebut kerana salah diagnose ya, ataupun mungkin tidak diagnose kanser tu secara lebih awal ya. Jadi mungkin Puan Tabitha boleh kongsikan mungkin jawapannya ataupun penjelasannya sebentar lagi ataupun sekarang. Saya serahkan kepada Okey, begini, dekat hospital ni kalau kita tengoklah daripada kita kalau nak berhujah dekat Mahkamah Peguam perlu berlandaskan satu akta dan juga section. Yang kedua adalah decided case dekat court. Misalnya kalau contoh ada, katalah tadi ahli keluarga yang pesakit tadi yang didiagnos kanser akhirnya meninggal datang berjumpa dengan saya. Jadi untuk kita buat research, kita perlu berlandaskan akta nombor 1 dan kedua mengikut precedent case. Precedent case ni kita akan bawa kat mahkamah, kita akan cakap pada yang arif, kes ni lebih kurang sama dan didapati apa yang berlaku kecuali yang sama dan mahkamah yang terdahulu telah memutuskan begini dan begini. Jadi saya bila kita buat research berkenaan dengan carian-carian medical negligence, dan saya sendiri juga ada mengendalikan kes medical negligence di peringkat Malaysia Medical Council atau MMC dan juga di peringkat mahkamah. Jadi memang banyak kes-kes yang negligence daripada pihak doktor lah. Misalnya kita pun pernah ada satu kes yang mana dia dilanggar, kemudian dilanggar lari, sehingga menyebabkan lutut dia rosak. Lutut dia rosak. Apabila dibawa ke salah satu hospital, doktor tersebut melayan dengan sangat kasar dan mungkin disebabkan oleh stres, saya pun tak pasti kenapa doktor itu bertindak berdemikian, sehingga menyebabkan setiap kali doktor tu nak memberikan sebarang nasihat atau apa-apa, dia macam berat sebelah ataupun macam dia tak bagi all out lah, sehingga menyebabkan anak guam kami ni mengalami kecacatan tekan. Sebab bila dia jumpa dengan doktor yang seterusnya, second opinion kata sepatutnya yang first doktor tadi patut buat macam ni. Jadi kami saman atas dasar yang itu sebab you gagal untuk memberikan nasihat. Maknanya memang boleh. Kalau kita tengok pun macam saya kata, semakkan kes dekat mahkamah yang kami jadikan presiden, memang ada banyak kes yang doktor disaman disebabkan salah bagi nasihat. Salah bagi nasihat, macam contoh tak mengamalkan prosedur yang betul, terutamanya dalam kes-kes melahirkan anak. Bila waktu bersalin tu kan, kadang-kadang ada berlaku perkara tak diinginilah, sama ada anak tersebut jadi cacat disebabkan prosedur yang salah, masih boleh saman. I see ya. Jadi kalau dari sudut undang-undang dan pelayan mahkamah ya, sekiranya berlakulah medical negligence ya, apa tanggungjawab seorang doktor tu ya, dan apa yang memungkinkan seorang doktor itu cuai dan perlu membayar ganti rugi? Ini soalan yang menarik. Begini, dekat mahkamah seperti yang saya katakan tadi adalah duty of care. Jadi macam saya kata, duty of care ni bila kita meletakkan kepercayaan 100%. Contohlah kita ada masalah paru-paru, kita ada masalah macam kita pening kepala, kita pun tak tahu apa masalah dia selagi mana tak x-ray, selagi mana tak dapat penjelasan kat doktor. Jadi kita put our 100% saya boleh kata kepada doktor. Jadi doktor ni bila kita letakkan kepercayaan kepada dia, mereka perlu exercise dia punya duty. Adakah nasihat yang diberikan betul? Adakah prosedur yang dijalankan betul? Inilah perkara-perkara yang akan dilihat oleh mahkamah. Jadi sebagai plaintiff pula, selalunya dalam kes kecuaian medical negligence ni, dah tentu plaintiff adalah pesakit. Sebagai plaintiff, dia perlu membuktikan kepada mahkamah yang mana kecuaian ni disebabkan oleh perlakuan doktor. Dan bila dia dah delegate dia punya kes pada doktor, you cuai,
Doktor pula perlu kata macam kita tengok kes Pubalan tadi okay. Saya tak cuai sebab saya dah mengambil langkah begini dan begini. Kita dah buat pemeriksaan begini dan begini. Okay. Dan memanggil saksi. Kat mahkamah semua ini akan dinilai oleh mahkamah. Okay. Sekiranya terbukti doktor tersebut tidak mengambil salah satu langkah yang betul yang mengikut SOP yang standard, maka dikatakan doktor tersebut adalah salah dan bagaimana hendak menuntut bayaran ganti rugi ni semua dekat mahkamah ni ada kiraan. Okay, contoh apa orang kata kecacatan yang macam terpotong tangan dia ada kiraan dia. Kadang-kadang untuk kes yang melibatkan medical negligence ni, kadang-kadang klien datang kat kita dia nak saya nak 3 juta, saya nak 10 juta. Dia bukan begitu. Dia ada kiraan dia sebenarnya. Ada kiraan dia bukan pandai nak letak harga kan. I see. Ya, betul. Okay. Alright. Pernah Puan Zabita mengendalikan kes berkaitan dengan medical negligence, kes paru-paru ya? Kalau sekiranya tidak ada, mungkin ada kes perubatan yang lain, mungkin boleh dikongsikan pengalamannya? Okay. Secara spesifik, kes paru-paru memang saya masih tak dapat lagi lah kes berkenaan dengan paru-paru ni, masih belum dirujuk. Okay. Jadi kalau kes lain tu saya pernah dirujuk yang mana apa yang berlaku adalah anak buang kita ni selepas lahirkan anak, okay, dia mungkin ada kehilangan darah sikit, so mereka masukkan darah tetapi jenis yang salah. Sehingga menyebabkan dia tak bangunlah selama 2 minggu. Itu pun kita pernah kendalikan. Macam saya kata tadi, yang melahirkan anak tetapi tiba-tiba kerana tak ikut SOP yang betul anak menjadi cacat. Yang tadi saya ada sebut yang mana kita saman disebabkan prescription ataupun advice yang diberikan oleh doktor itu salah. Kita pernah mengendalikan. Dan dekat mahkamah juga sebenarnya dia tak semestinya berakhir dengan perbicaraan penuh. Okay, macam saya kata, selain daripada banyak yang salah faham. Kadang-kadang orang datang dengan kita, bila dia kata dia nak 1 juta, 2 juta, 3 juta tu, saya kata ada kiraan. Kenapa? Sebab mereka dengar daripada berita-berita yang sedia ada. Okay, macam memang kemudian bila contohlah mahkamah bagi jumlah yang kurang. Sebab kalau tak silap saya dalam kes yang saya kata kanak-kanak yang dibagi bersunat dan salah prosedur sehingga menyebabkan kesihatan kekal kepada penis dia tu, okay. Ramai yang tanya saya kenapa kerugian yang dibayarkan tu rugi hanyalah 110,000 sahaja. In total. Tapi mungkin ada pertambahan lain, tapi macam mana pun dia tidak melebihi 200,000 sebab dia ada kiraan-kiraan di mahkamah. Okay. Begitu juga dengan di mahkamah ini, apa keperluan untuk kita bawa sehingga kepada perbicaraan total. Kenapa? Okay. Sebab kita memerlukan keterangan daripada saksi, terutama daripada plaintiff, apakah kerugian yang dialami, apakah kecacatan yang dialami untuk ditafsirkan oleh mahkamah, okay, berapa nilaiannya. Contoh, katakanlah kita nak orang kata damages, kerugian. Macam mana ada satu kes yang dia kata ahli keluarga dia terpaksa berulang-alik daripada Singapura sebab kecuaian dilakukan oleh hospital di Malaysia ni, terpaksa dia mendapat rawatan di Singapura. Dia menuntut yang itu. Semua ini perlu sokong oleh keterangan saksi. Dia bukan suka-suka kita cakap dan mahkamah terima. Okay? Dan macam saya katakan tadi, dia tidak semestinya berakhir dengan perbicaraan penuh yang mana peguam daripada hospital ataupun daripada doktor tadi boleh membuat tawaran, okay, untuk kita panggil amicable settlement. Macam itulah proses yang saya kendalikan dekat mahkamah. Okay, kadang-kadang kalau berakhir dengan amicable settlement, kedua-dua pihak setuju, alhamdulillah lah. Tetapi mungkin kalau yang tak setuju nak teruskan dengan bicara pun boleh, tak ada isu. I see. Ya. Jadi maksudnya memang agak rumit juga ya proses nak mengira ya dan mengenal pasti apakah punca medical negligence. Banyak benda-benda yang perlu kita kenal pasti nak ambil kira. Jadi mungkin ada soalan daripada netizen ya, kejap. Daripada Anis N ni, dia kata, sebelum saya berkahwin, saya beberapa kali minta nasihat doktor saya. Bolehkah saya mengandung seperti ibu yang lain? Doktor tersebut, boleh, dia cakap awak sama seperti orang yang lain. Sedangkan ketika itu diagnosis saya left lung collapse. Maka saya telah mengandung, malah ni telah disahkan pemberian hypertension dan bayi saya dinasihatkan untuk diterminate. Mungkin nasihat saya tidak baik, tapi saya rasa tertipu dengan nasihat doktor saya sebelum saya berkahwin. Agak complicated juga ya. Okay, baik. Saya nak jawab kepada soalan yang itu. Sekiranya kita merasakan
nasihat yang diberikan tidak betul. Lepas tu paling penting adalah untuk kita mendapatkan second opinion. Bagaimana kita nak cabar? Macam contoh tadi dia kata keterangan daripada doktor, dia kata bertanya, tapi ayat diguna bertanya kepada doktor-doktor saya. Mungkinlah kadang-kadang bila kita bagi opinion ni, macam contohlah, it doesn't matter whatever profession. Kalau peguam pun, mungkin peguam A berpendapat begini, peguam B berpendapat begini, pendapat kita berbeza-beza. Okay? Tetapi kalaulah itu adalah pendapat yang betul, maknanya ikut SOP, ikut semua, dia tak mungkin berbeza. Okay? Sebab itu bila kita pergi doktor yang pertama, kalau apa yang dinasihatkan tu tidak kena dan kita rasa tak sedap hati, maka kita pergilah kepada opini yang kedua. Dan sekiranya terbukti bahawa opini yang pertama itu salah lah, telah menyebabkan kerugian kepada kita. Kerugian maksudnya patah tangan ke, terpotong apa-apa ke, menyebabkan komplikasi hati dan paru-paru ke, kita boleh saman dekat mahkamah. Itu prosedur. I see. Tapi pastikan bukti itu adalah. Ya, betul. So maksudnya mungkin saya nak komen sikit lah tentang left lung collapse Puan Anis N Jadi left lung collapse ini adalah satu diagnosis yang mana paru-paru belah kiri mengempis lah. Jadi saiznya adalah lebih kecil daripada paru-paru belah kanan Jadi ketika itu mungkin Puan masih belum disahkan menghadapi pulmonary hypertension tetapi bila mengandung ketika mengandung kebiasaannya banyak penyakit-penyakit yang tidak dapat detect dapat resurface, bermaksud dia menjadi timbul dengan jelas ketika mengandung. Ketika mengandung rasa macam okey, tapi bila ketika belum mengandung rasa okey, tapi bila dah mengandung rasa tak okey Jadi banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya dia memunculkan diri dia dengan sebab kita mengandung kerana ketika mengandung kita mempunyai stres yang lebih kerana kita mempunyai seorang lagi individu lain dalam badan kita. Jadi memang banyak kes pulmonary hypertension mendapat diagnosis ketika pesakit mengandung Jadi mungkin ketika itu baru diberitahu Puan ada pulmonary hypertension Jadi memang kalau Puan ada pulmonary hypertension dan mengandung memang risikonya adalah sangat tinggi untuk kesihatan Puan dan juga untuk janin tersebut. Jadi sebab itulah memang secara umumnya tidak digalakkan orang yang ada pulmonary hypertension untuk mengandung kerana risiko yang sangat tinggi kepada ibu tadi Okey, jadi ada soalan lagi daripada Cik Mahmud Ibrahim, kita ada had masakah untuk buat aduan di mahkamah jika ada kes medical negligence ni? Okey. Bagi kes-kes yang melibatkan tort dan juga kontrak ada had masa yang telah ditetapkan oleh Akta Had Masa, iaitu 6 tahun dari tarikh kecuaian berlaku. So maknanya dia berbeza sebab ada macam kes tanah berbeza, dia lebih lama. Kes fraud pun berbeza, tapi kita tengok dari segi spesifiknya medical negligence ni 6 tahun daripada medical negligence itu berlaku. Selepas itu sudah tak boleh lagi nak buat apa-apa aduan tak boleh. Betul, tak boleh. Tapi walaupun kita ada 6 tahun, saya punya nasihat bawa secepat yang mungkin. Kenapa? Bayangkan kes tu berlaku pada tahun 2020. Kemudian kita baru nak saman 2025. Kadang-kadang mungkin ada saksi-saksi yang meninggal dunia, saksi-saksi yang kita tak dapat kesan. Kita nak panggil jururawat daripada hospital tetapi dia telah berpindah, kita pun tak dapat kesan dia. Mungkin ada macam beberapa dokumen yang dah jadi tak relevan selepas beberapa lama. Sebab tu sebenarnya kes undang-undang ni kalau seelok bawa secepat yang mungkin. Okey, ada soalan daripada Dr. Adang Al-Ghafur. Dia kata the 4 Ds of medical negligence are duty, dereliction, direct causation and damages. All 4 of these elements must be proven for malpractice to be found. Adakah benar? Direct causation and damages. All 4 these must be proven and to be found. I see. Okay. Sebenarnya apa yang doktor cakap berkenaan dengan negligence, medical negligence sama ada duty ke, direct causation ke, and damages ke, betul. Semua elemen ni perlu dibuktikan, tetapi macam saya katakan tadi, the most importantly adalah duty of care. Kalau kita tak dapat buktikan daripada awal doktor ini telah salah melakukan segala usaha yang wajar berdasarkan skill professionnya, bagaimana kita nak membuktikan damages? Damages ni macam saya kata, nombor 1 pertama sekali adalah liability. Doktor itu bersalah. Kemudian damages macam saya katakan tadi, perlu panggil saksi, perlu ceritakan keterangan, bawa ahli keluarga ke Singapura. Lepas contoh dia kata, contoh ada yang kata disebabkan oleh kecuaian doktor tu saya tak dapat bangun daripada katil selama 6 bulan sehingga menyebabkan saya tidak dapat bekerja. Jadi contoh apakah pekerjaannya, perlulah bawa bukti semua documentation. Banyak
elemen yang perlu dibuktikan di mahkamah. I see. Okay, jadi mungkin Puan Zavita boleh kongsikan ya, apakah tips terbaik ya untuk pesakit paru-paru menangani kes-kes medical negligence ni? Okay. Apa yang saya akan kongsikan ni bukan terhad sahaja kepada masalah orang kata pesakit paru-paru. Medical negligence ni macam saya katakan dia boleh jadi macam-macam hal dekat mata, hidung, okay, semua jenis. Jadi proses dia adalah pertama sekali kita akan nasihatkan anak buah untuk kumpulkan bukti terlebih dahulu. Misalnya bila buat bila mengalami rawatan tu lah, bila kita ada rawatan tu definitely kita akan ada medical report, dapatkan medical report tersebut. Okay, so medical report yang mengatakan ini diagnosis yang pertama, apa yang berlaku. Dan kita tak berpuas hati dengan diagnosis tersebut. Kita nak kata ini berlaku kecuaian daripada segi nasihat ataupun apa sahaja prosedur yang diambil. Okay, kemudian perlu dapatkan nasihat pihak kedua, maknanya second opinion. Sebab second opinion ni juga akan dipanggil di mahkamah untuk memberi keterangan kenapa dia tidak bersetuju dengan first opinion tadi. Okay, di sini bila ada segala documentation yang lengkap, contohnya segala sijil sakit, apa sahaja form yang melibatkan prosedur yang membuktikan you telah dirawat ke hospital ni, identify siapa yang merawat you, nama penuh. Sebab dalam TOT ni, maknanya ganti rugi bawah TOT ni, kita kena ada TOT visa. Kita tak boleh simply saman kalau kita nak saman hospital government, kita tak boleh simply terus saman kerajaan Malaysia. Okay, kita kena ada pelaku dia. TOT visa adalah pelaku, maknanya doktor yang merawat. Okay, kita akan saman biasanya kalau hospital yang melibatkan kerajaan, kita akan saman kerajaan Malaysia, hospital tersebut dan juga doktor. Ataupun mungkin juga macam dalam kes Pubala ni, dia tak saman hospital sebab dia dah saman kerajaan Malaysia. Okay, kalau dalam kes hospital swasta misalnya, dia kena saman maknanya hospital tersebut dan juga nama-nama doktor. Okay, kalau tak sebut nama doktor, dia tak ingat, pun ada kes yang telah ditolak di mahkamah kerana you gagal untuk identify TOT visa, itu pelaku. Okay, jadi pembuktian ni sangat penting, kumpulkan, buat satu file, okay, simpan. Kemudian dapatkan nasihat daripada peguam. Okay, ada dua cara, okay, untuk kita buat aduan. Pertama, kita boleh pergi dekat Malaysia Medical Council. Okay, Malaysia Medical Council ni kita ada macam buatlah pendataan kes kita, apa yang berlaku, kronologi, dan kita kena kepilkan dengan segala bukti. Kemudian mereka akan menilai sama ada kes atau tidak dan mereka akan teruskan dengan prosiding. Saya rasa doktor pun tahu ada daripada kawan-kawan macam mana prosiding dekat Malaysia Medical Council. Mereka ada beberapa panel. Okey, kemudian diteruskan dengan memanggil saksi-saksi. Saksi-saksi dipanggil dan doktor boleh mewakili peguam dan juga pesakit juga mengadu boleh diwakili oleh peguam. Dan kemudian apabila diputuskan, selalunya tidak melibatkan ganti rugi kewangan yang dibayar kepada pesakit keputusannya. Dia hanyalah tindakan disiplin, okey, terhadap doktor tersebut. Tapi sekiranya sekiranya pesakit ingin mendapatkan ganti rugi, kes ini perlu dibawa ke mahkamah. Dan masa yang sama boleh buat aduan di Malaysia Medical Council. Nak bawa ke mahkamah, perlu lantik peguam, jumpa peguam, tengok apakah orang kata berapa nilaian lah yang patut dapat, apa beban pembuktian, dan peguam akan mulakan dengan hantar surat tuntutan kepada pihak hospital. Mungkin boleh berbincang atau mungkin ada tawaran. Kalau masih tak ada juga, tiada perbincangan, tiada tawaran, boleh disaman ke mahkamah dan boleh teruskan dengan proceeding dekat court. Dan kena ingat, segala dokumen-dokumen yang kita kepilkan perlu memanggil saksi-saksi. Jadi setiap dokumen ini kalau kita rasakan ada saksi yang relevan, kenal pasti, ambil nama. Okay? Sebab kadang-kadang bila kita turun naik, kita jumpa jururawat. Kita perlukan keterangan dia. Kita lalu gitu je, kita tak ambil dia punya particular. So kita kena buat macam orang kata penyiasat sikit lah. This is our case. Kita nak bawa kepada lawyer untuk help kita. So we have to do the first part of the proses dulu untuk mengumpulkan bukti. Jadi maksudnya bukti itu sangat penting ya. Jadi bagaimana pula kalau doktor yang ingin membela dirilah, maksudnya dia merasakan dirinya tidak bersalah ya, tetapi dituduh bersalah oleh pesakit. Jadi bagaimana pula tindakan yang perlu dilakukan ya sekiranya benda itu berlaku? Okey, macam saya kata tadi, masih kepada duty of care, sekiranya seorang doktor didakwa, kita lihat balik kronologi kes. Sebab saya pun faham doktor kadang-kadang mengendalikan banyak kes kan, dia pun tak ingat semua.
dan sekiranya terdapat apa-apa macam orang kata surat tuntutan ataupun sebarang notis daripada Malaysia Medical Council, maka kita pun seperti mana yang pesakit tadi ada file, kita pun ada file sendiri. Okay? Sebab kadang-kadang selain daripada MMC ada inquiry juga, betul tak? Ada inquiry daripada kalau berlaku kecuaian begini daripada hospital sendiri, betul tak? Okay. Sekiranya kalau ada inquiry, kita dah ada dah segala documentation kita simpan. Okay, dan kita pastikan, kita kenal pasti saksi dan kita perlu ingat, doktor perlu ingat adakah dia telah mengikut SOP, itu pembuktian dia yang dia kena simpan. Macam tadi kita tengok bagaimana pihak hospital telah memanggil senior cardiologist consultant untuk membuktikan berdasarkan keterangan bahawa mereka mengikut pemeriksaan yang wajar. Macam mana dia nak bukti kat mahkamah ni untuk kata, look, saya dah jalankan pemeriksaan yang wajar. Mesti dia ada documentation, mesti dia ada consent form atau whatever it is yang relevant. Jadi kita ni kadang-kadang bila bekerja, tak kira apa-apa profession, jangan ambil cincang boncai. Alah, mungkin tak ada apa-apa kot, dia ni okey kot. So sepanjang apa yang kita lakukan, kita kena ikut SOP yang betul. Kalau mana kita perlu nasihatkan, macam contoh kalau you jalankan rawatan ini, kesannya akan jadi begini. Okay, positif dan negatif. Okay, dan kalau boleh kita minta dia sign lah untuk kata saya dah terangkan. Sebab ada klinik, saya pergi klinik gigi, mereka minta saya sign untuk mereka kata, okay, saya dah advise you apa-apa, okay, you sign. Jadi itu adalah pembuktian yang baik. Jadi kalau ada dokumen-dokumen macam ni, compile, simpan dan jadikan sebagai beban pembuktian yang doktor tersebut telah melaksanakan segala usaha yang wajar untuk merawat pesakit. I see, baiklah. Jadi maksudnya penting untuk kita melakukan perkara mengikut SOP yang betul ya, membuat pekerjaan atau pertugasan kita sebaik yang mungkin ya, mengikut aturannya ya, dan documentation sangat-sangat penting ya. Saya pun ingat ketika bertugas sebagai doktor di Hospital Kerajaan beberapa tahun yang lalu ya, memang sering kali diingatkan dokumen ya, walaupun letih ke, walaupun rasa macam tak nak kerja, kena dokumen juga kan, scene by bla bla bla, plan apa semua, sangat penting untuk documentation itu ya, kerana kita tak dapat menjangka apa yang boleh berlaku ya. Ada soalan daripada Dr. Adam Abdul Ghafur ni ya, dia kata di Malaysia ada bolam test. Bolam test. Apa itu bolam test? Okey. Bolam test, sorry. Apa tu Dr. Mungkin ini mesti saya rasa ni daripada bidang perubatan juga. Saya tak familiar. Oh, okay, right. Itulah saya mungkin pernah dengar bolam test tapi tak dapat nak recall what is bolam test. So bila dia tanya soalan di Malaysia ada bolam test tak, bila saya tak dengar tu berkemungkinan tak ada, tapi saya tak tahu, saya tak berani cakap. Right. Mungkin kena adakan session lagi satu ke? Mungkin kan. Ya. Okey, baiklah. Jadi nampaknya kita pun dah semakin mengakhiri ke sesi kita ya. Jadi mungkin Puan Zabita ingin kongsikan kalau ada pesanan ya buat para netizen ya berkenaan medical negligence dan kesihatan paru-paru. Okey, begini ya. Kadang-kadang saya tahu ada berlaku kecuaian. Ada juga beberapa kes yang saya dengar ambil masa yang lama. Macam contoh kes dah berlaku tahun 2015. Lepas 3-4 tahun baru nak ambil tindakan. Sebab apa? Sebab mereka kata tak ada duit, tak ada wang, semua apa. Okay. Jadi kena maknanya isu-isu begini kita sendiri kena banyak buat bacaan. Kita kena tahu apa hak kita. Okay, macam saya kata, kita ada cara untuk pergi Malaysia Medical Council. Okay, kita ada cara untuk pergi court. Malaysia Medical Council tidak melibatkan wang ringgit. Okay, cuma kalau ada pun kos lah. Kalau contoh aduan dibuat daripada Kelantan, kena bagi keterangan dekat Kuala Lumpur, turun naik tu mungkin ada kos. Okay, jadi pesanan saya kepada orang awam berkenaan dengan isu ni adalah tahu right anda, okay, cuba dapatkan nasihat daripada orang. Kadang-kadang mungkin kita boleh jumpa dengan peguam, ada peguam yang boleh bagikan nasihat begini sebelum buka kes. No problem. Macam itulah, dapatkan tahu hak anda, dapatkan kes. Dapatkan nasihat yang betul. Jadi rasanya penting untuk kita cakna ya tentang apakah hak kita sebagai pesakit dan juga doktor juga ya perlu faham. Sebab sekarang ni banyak selalu macam viral di media sosial kan. Saya rasa ada beberapa kes lah, beberapa pesakit yang tak puas hati dengan doktor, kemudian dia bawa kamera, dia record perbualan mereka di klinik. Baru-baru ni ada kes mana doktor yang mungkin kepenatan, lepas tu pesakit tu cakap kasar-kasar, lepas tu doktor tu balas balik dengan cakap kasar juga. So viral video recording tu dekat Facebook. So ada juga kes yang mana doktor ONG ya, dimaki hamun dan sebagainya dan viral di Facebook ya.
Jadi sekarang ni agak suka ya bila perkara ini berlaku. Jadi kalau perkara itu berlaku, apa yang doktor itu perlu buat kalau macam viral di Facebook dan sebagainya? Okey, macam ni. Kalau viral, viral di Facebook ni, kalau doktor lah menjadi mangsa, sebab kadang-kadang kan dia opinion daripada orang yang pesakit. Jadi kita pun tak tahu. Macam saya katalah, selagi mana tak dapat second opinion, mana kita nak tahu betul ke tidak salah. Mungkin dia rasa macam tu lah. Sebab doktor tu kasar, dia pun rasa macam, oh salah. Okey, tak semestinya macam tu. Okey, memviralkan seseorang di Facebook adalah salah. Dia ada dua cara yang boleh ambil tindakan. Satu macam kita tengok tahun lepas KKM, Kementerian Kesihatan Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan sekiranya ada body shaming. Contohlah, dia tak puas hati dengan doktor ni, dia marah, dia upload gambar doktor ni, lepas tu dia buat body shaming. Dia nak hantam-hantam doktor ni. Itu adalah bersalah di bawah Seksyen 233, okey, atau komunikasi dan multimedia. Jadi boleh buat laporan polis dan boleh mengadukan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey, tetapi sekiranya doktor tersebut ingin mengambil atas kapasiti individu, okey, maknanya atas kapasiti dia sebagai doktor untuk saman di mahkamah, dia boleh buat tuntutan sivil terhadap tulisan yang telah dibuat. Sebab tulisan bagi defamation ni dia ada beberapa elemen dia. Pertama, tulisan tersebut berbentuk fitnah atau menjatuhkan reputasi. Kedua, sampai kepada pihak ketiga, dan ketiga adalah memalukan atau menjatuhkan, maknanya menyebabkan bila orang start baca je habis, orang tak datang pergi klinik dia, orang hilang rasa percaya, jadi mereka boleh saman. Okey, untuk ambil tindakan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh doktor, tolong buat laporan polis, tolong buat ajuan pada SKM, tolong dapatkan nasihat peguam. Dan pesanan saya kepada netizen, jangan ambil undang-undang ke tangan sendiri selagi mana anda tak tahu. Tolong semak yang betul, tolong dapatkan orang kata apa, nasihat second opinion. Dan even though you dapat second opinion, okay, even though dikatakan doktor tu salah, dengan memviralkan wajah seseorang itu bukan caranya. Jadi harapan kita agar semua orang faham ya tentang keadaan ini ya. Okey, saya just share komen dari netizen ya, daripada Abdullah Mak Jamadi, itu perbincangan yang bagus ya. Alhamdulillah, terima kasih Encik Abdullah ya. Sister Delisha Kumai, good afternoon to both of you, Dr. Jaki Abdul Garita. Okey, Muhammad Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Ismailiza, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Okey, jawapan pada Dr. Adam Abdul Ghafur, dia kata the Bolam test is a test that can be carried out to ascertain whether a doctor or other medical professional has breached their duty of care to a patient. All medical professionals have a duty of care towards patients in so much as they must do what they can do to keep them safe from harm. So, okey, macam ni doktor, saya ada satu kes saya dah teringat balik pada kes Bolam test ni. Dia sebenarnya berdasarkan satu kes iaitu Bolam versus Free and Hospital Management Committee 1957. Betul apa yang tadi saudara tu katakan tu. Okey, dia ada, memang elemen ni ada. The Bolam test is test that can be carried out certain whether a doctor or medical professional has been breached their duty of care to patient. Okey, betul ada kes ni. Cuma sama ada dia dipraktiskan, penilaian ini dipraktiskan di mahkamah atau tidak, saya kena buat carian kes dahulu. Sebab macam saya katakan tadi, secara mudahnya kita based on that duty of care. Jadi maksudnya setakat ini yang kes medical negligence dengan kes paru-paru adalah yang kes pubalan tadi ya, yang kita sharekan tadi ya. Dia ada banyak sebenarnya, ada banyak, tapi orang kata sempat yang saya dapat. Kalau saya nak baca-bacakan semua ni tak habis ni perbincangan kita. Betul-betul. Okey. Okey, terima kasih banyak ya kepada Zawita atas sharing ya, perkongsian pengalaman dan nasihat sangat berinformasi ya, dan saya harap para netizen pun dapat banyak manfaat ya. Dan terima kasih banyak buat semua ya. Kita dapat buat lagi sesi-sesi yang berikutnya insya-Allah ya. Insya-Allah. Dan netizen dapat kongsikan sesi ini dengan rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.